Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai saya Yu. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak, aku nampak apa? kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanggil-panggil macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okey guys, seperti kita tahu, malam-malam seram kita akan hadirkan tetamu-tetamu jemputan untuk menceritakan kisah-kisah seram mereka. Tak kisahlah kisah seram berkenaan dengan misteri ke, mistik ke ataupun Betul lah tu aku cakap tu. Semua dah aku sebat. Aku dah tak boleh cakap apa. Itulah kita bawakan kepada anda untuk anda mendengar, menghiburkan anda berkenaan kisah-kisah seram dan menimba pengalaman anda dan menjadikan pengajaran untuk anda semua. Ya, macam yang kau nampak tajuk hari ni, kalau kita siapa, kita semua dah sedia maklum. Betul. Tapi semua sebelum tu, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana subscribe, thank you so much. Yang mana belum join kita punya group Telegram, boleh berbuat demikian. Dan yang mana untuk support lebih sikit kat Santai Chill ni, boleh berbuat demikian dengan langgan RM5 sebulan sahaja. Dan jangan lupa support kita punya TikTok juga. Yes, dan kepada korang semua yang ingin berkongsi kisah seram korang semua, korang boleh je DM dekat IG kami, FB kami, ataupun email kami. Walaupun susah sangat, masuk dalam grup Telegram kami. Korang beritahu saya ada cerita seram bang. Nanti akan ada dah, kami kru akan assist anda untuk kisah anda nanti. Ya, betul. Okey, jadi mungkin hari ni kita ada pendengar baru yang belum kenal lagi dengan Kak Hida. Okey. Jadi yang mana korang belum tengok, boleh tengok part 1 dulu di playlist kita. Jangan kau minta dekat description kan, pergi playlist, kita ada dah nama caller untuk korang dengar. Jadi hari ni kita bersama dengan Kak Hida. Assalamualaikum Kak Hida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Hida? Alhamdulillah. Okey. Sehat. Alhamdulillah. Okey Kak Hida, mungkin ada pendengar yang belum lagi kenal dengan Kak Hida. Okey. Mungkin Kak Hida boleh kenalkan diri dan bagi tahu Kak Hida kat mana sekarang? Okey, Kak Ida sekarang kat Maldives. Kak Ida bekerja di Maldives, tapi Kak Ida ni orang Kedah. Kak Ida menetap di KL. Orang Kedah. Tapi menetap di KL lama dah lah. Tapi orang Kedah. So Kak Ida bekerja kat sini. So, yep. Kedah kat mana? Alur Setar. Betul-betul. Alur tak hadir. Alur bintang. Alur bintang. Alur tak. Hari ni kita bersama dengan caller dari Alur Star Maldives geng. Jadi mix dia kacuk kan. Ya, hari ni kita kacuk sikit. Jadi mungkin kita nak tahulah apa kelainan cerita malam ni Pis. Sebab cerita pertama Kak Ida ni orang kata dapat sambutan yang menggalakkan. Jadi hari ni kita tak sabar nak repeat cerita dengan Kak Ida. Okey Kak Ida, untuk cerita hari ni, apa cerita yang Kak Ida nak sampaikan? Okey, insya-Allah. Kak Ida ni tak banyak cerita yang takut-takut ni, tapi Kak Ida banyak pengalaman mistik lah. Kak Ida katakan mistik lah. Alright. Okay. Sebelum tu Syuk, kalau boleh lah Kak Ida nak jelaskan sikit mengenai yang last cerita Kak Ida tu, ada komen yang tanya macam mana moyang Kak Ida hilang dari perut dan ayah Kak Ida ada dan Kak Ida ada sekarang. Right? Okay, boleh. So Kak Ida just nak buat penjelasan je lah. Actually moyang Kak Ida ni anak sulung moyang Kak Ida yang turun kepada ayah Kak Ida sekarang.
Yang hilang dari perut mak dia tu adik dia. Mak dia mengandung 9 bulan dan hilang. So yang dia consider macam moyang menakan lah. Macam tu lah. So hopefully clear lah soalan-soalan yang bertanya sebab moyang tu kan. Alright. Faham. Okay. Alright. So malam ni Kak Ida nak santai-santai sajalah kita bercerita lah. Kak Ida nak cerita Kak Ida punya pengalaman masa Kak Ida panjat Gunung Rinjani di Lombok, Indonesia. Kak Ida ni antara Kak Ida punya minat ni, Kak Ida hiking. So Kak Ida hike pun banyak tempat dah lah, tapi pengalaman di Rinjani ni paling Kak Ida ingat dan paling tersemat kat hati Kak Ida. Okay. Gunung ni ketinggian dia 3,728 kalau tak salah Kak Ida meter daripada paras laut. So Kak Ida pergi dengan pakcik-pakcik dengan pakcik Ida dengan kawan-kawan dia lah. Kita ada dalam 13 orang lah waktu tu. So normally bila kita pergi untuk panjat gunung tinggi-tinggi ni, kita ambil porter sebab kita tak nak bawa kemah lah apalah, kita just nak bawa diri kita je nak panjat gunung ya. So kita sampai ke Indonesia dan kita menginap kat satu tempat tu dan kita start berkenalan dengan porter-porter kita lah yang akan bawa kita naik atas tu dengan guide dia. So sampai Indonesia berkenalan dengan porter-porter ni, so dia orang explain about Gunung Rinjani ni untuk naik macam mana, berapa jam jalan kat savana, berapa jam nak panjat, berapa jam nak submit. So kita dah understand, so kita dah kenal muka-muka porter kita tu. So besok tu kita start lah jalan. Sebelum kita panjat Gunung Rinjani ni kan, kita akan passing by satu kawasan kita panggil savana. Bagi Kak Ida ini pengalaman yang paling cantik Kak Ida pernah tengok. Dia macam padang rumput saja, dan you boleh tengok kuda, anak-anak kuda berlari-lari liak kat situ. Tapi dia orang takkan datang dekat you, tapi dia orang lari-lari tu. Cantik sangat. So padang savana ni, because dia punya Gunung Rinjani ni gunung berapi ya. So tanah yang ada sekeliling dia tanah lava lah, so tak ada lah nak risau ulang ke lipan ke apa-apa binatang yang berbisa, tak ada. Tapi itu yang membuatkan tempat ni unik. Alright, so kita panjat lah, kita jalan 5 jam jalan, dan after that kita rehat untuk first camp. Dan kita punya yang shock ni, porter-porter ni kita tak tahu macam mana dia orang pergi, kod mana dia orang pergi. By the time kita sampai kat first base, dia orang dah ada kat sana, siap masak kita dah. Dan baru kita panjat. Bila sampai dekat puncak tu, dia orang dah ada kat sana, siap dah kemah apa semua. So Kak Ida pun panjat dalam jalan dalam 5-6 jam, dan after that panjat dalam 4 atau 5 jam gitulah panjat gunung tu. Dan bila kita sampai kat sana, the second base tu dah sampai dalam pukul 7 lebih, dan kita siap-siap kemah semua dah siap pasang. So kita pun berehat sat, makan, dan kita tidur sebab tak lagi pukul 1 pagi kita nak pergi submit. Ya, kita nak pergi submit. So kita kat sini ni, kita nampak satu budak porter. Dia pakai baju kuning, dia orang lain, porter-porter lain semua pakai kaos kat atas itu, masuk pukul 7 je dah sejuk, betul-betul sejuk lah. So dia orang tu pakai jaket lah, pakai down feather kan. But then dia ni pakai kain selubung ya, macam kain selubung dia. Dia pun orang susah sebenarnya, porter-porter ni dia pun susah. So dia pun cari makan dia pun dengan bawa barang-barang kita naik ke gunung tu. So orang yang panjat gunung tu bawa diri sendiri ya. So dia so Kak Ida kesian je tengok dia tu. Okay, fine. After Kak Ida makan, tapi Kak Ida tak nampak muka tu masa kita mula-mula start tu, dekat masa kita berkenalan dengan porter-porter tu. Kak Ida tak nampak dia. So Kak Ida rasa mungkin dia budak baru lah kot. Okay, then kita masuk tidur. Lagi pukul 1 kita nak panjat ke summit lah. Bila Kak Ida keluar dalam pukul 12 tengah malam tu, dia kata kemah kan, nak ready-ready yang Kak Ida tengok dia tengok tidur. Dan Kak Ida tengok dia, orang ni semua duk ready dah nak pergi panjat summit. Tapi Kak Ida tengok dia dalam dia punya selimut tu lah. Dia tak tidur pun, dia duduk tengok kita lah. So, Kak Ida ingat mungkin dia akan tinggal dekat camp kita lah.
So kita kesian tengok sebab sejuk sangat. Kita pergi, kita kebetulan kita ada extra down feather yang kita tak pakai. So kita pergi ambil, kita bagi kat dia. Kita kata, dia kata enggak apa ibu. Kita kata tak ambil, sejuk ni, kita nak sakit. So kita, then dia ambil. Dia terima kasih, dia ambil. Okay, fine. So kita pergilah, kita panjat submit. Kita pergi submit. Then esok tu pukul 12 kita turun balik lah kat base camp tu. Then kita tak nampak dia dah, budak ni. Then so tired kan. So kita pun tak tanya banyak lah. Kita masuk rehat sebab after that dalam masa 4 jam 5 jam lepas tu kami dah nak kena turun pergi Tasik sebab esok tu kami nak submit another puncak lah. So bila kita keluar, kita dah siap, dia orang porter-porter lain semua dah siap, dah pack semua barang semua, kita still tak nampak dia. So kita pun tak tanya panjang, so kita pun turun lah. Kita turun dengan Kak Ida ni ada satu porter ni dia macam main saja tau. So Kak Ida dengan adik Kak Ida ni dia letih, so kami jalan yang paling last sekali lah. So the first group dah jalan jauh juga, Kak Ida duduk tunggu dia. So Kak Ida ikut rentak dia sajalah sebab tak boleh nak tinggal dia seorang kan. So then group tu assign one porter for us lah. So this nak turun ni quite curam jugalah. So banyak tempat yang curam dan panjat untuk pergi ke Tasik lah. Tasik kawah gunung berapi lah. So Tasik dia cantik tu. Itu kita will be our third camp lah. So orang lain semua dah sampai jauh dah. Kami ni ketinggalan kat belakang orang kami ni. And kami punya porter ni dia kerja tinggal kami saja. Hilang je tinggal kami je. So kita dah angin dah waktu tu. Then sampai kat satu sawanah, actually dah dekat dengan kami punya third camp lah. Malam dah pukul 7.30 dah gelap dah. Sawanah ni dia macam kawasan padang rumput yang besar sangat. Kalau kita tersalah lalu ke lorong dia, kita boleh sesat. Sebab dia padang rumput yang besar sangat. Savannah, okay. Kita panggil Savannah. Okay. So then porter yang bawa guide yang bawa Kak Ida tiba-tiba dia hilang. Dia dah boring dengan kita. Aku pasal terlambat, dia jalan dulu. Kak Ida dah nak angin dah. Kita kata kat adik Kak Ida, kita terus jalan. Kak Ida dah risau takut sesat kan. Orang ni dah semua sampai dah malam. Gelap geliton, tak nampak apa dah. Kita cuma duduk berpandu dekat kita punya torchlight saja. Then Kak Ida dah menyumpah seranah dah waktu tu. Geram sangat dah dengan porter yang tinggal Kak Ida ni. Lepas tu dah hijau, Kak Ida nampak macam ada lampu suluh. Lepas tu Kak Ida panggil lah tu, hello panggil. Dan Kak Ida nampak budak yang Kak Ida bagi jaket. So dia pakai jaket Kak Ida. Dia kata, ibu ikut jalan sini ibu. So Kak Ida pun ikut dengan dia lah. So sampailah ke third camp Kak Ida. Kak Ida selamat sampai lah. Alhamdulillah pada time kami sampai dah lewat pukul 8 malam dah. Kak Ida punya marah dekat satu yang guide yang earlier tu. Kak Ida kata, esok I tak nak dah, you tak nak bayar you dah, you better turun lah, I tak nak ikut you dah. So because it's dangerous, no? Okay, then kita makan apa semua, kita tidur. Esok pagi tu dalam pukul cantiklah kita sampai kat kawasan yang bertasik kawasan Tasik. Kita turun daripada gunung tu sampai kawasan Tasik. So pagi-pagi tu Kak Ida nampak budak tu dia dah bangun awal lagi dah. So Kak Ida pergi kat dia, so Kak Ida tak pakai kasut, dia pakai slipper je. So Kak Ida ada extra kasut yang Kak Ida panjat ke summit tadi tu. Kak Ida dah tak pakai kasut tu, kasut baru lah, tak selesa. Kak Ida bagi kat dia. Kak Ida tak pakai kasut ni dan terima kasih lah semalam tolong kita balik ke camp. Dia kata enggak apa-apa ibu. Dia tak cakap banyak, dia just one two words like that only. So Kak Ida bagi kasut Kak Ida kat dia. Happy lah dia, so dia pakai kasut lah. Then after that, dalam tengah hari sikit tu, dia orang pack barang, kita dah ready untuk pergi panjat another puncak lah. So again, dia tak nampak dia dah. Tak tahu dia kat mana. Tapi dia pun tak tanya panjang. Dia tanya panjang. So dia just ikut the group. Then kita sampai dekat satu ayat terjun sulfur. Ayat terjun tu ayat yang sulfur. Dia punya
semua suffer kira untuk ayat panas. So kita stop, kita mandi. Lepas tu again Kak Ida nampak dia. Tapi dia tak duduk dengan geng-geng porter ni. Dia duduk jauh sikit, dia duduk tengok kat arah kami lah, ramai-ramai ni. So after lunch kita start packing. Kita pergi nak panjat the second puncak lah. Sampai kat second puncak tu, macam Kak Ida kata tadi, porter-porter ni Kak Ida tak tahu dia orang ikut mana. Barisan kami sampai kat puncak, kemah semua dah siap, makanan semua dah siap, kami duduk makan, tidur, yang tu je. Then again Kak Ida tak nampak dia, tak tahu dia hilang mana, tak nampak dia. Then besok tu kita nak turun lah. Besok kita nak turun terus sampai ke, nak turun daripada Rijani ni. So ketua guide kita ni bagi tahu kita, kata bila on the way turun ni, you akan lalu kawasan Bunian, kampung Bunian. Then you all jangan cakap yang bukan-bukan, meludah, kencing atau buang air ke apa, cakap yang kasar-kasar, because you akan passing by the Bunian kampung. Kak Ida kata, Kak Ida nak tanya kat mana Bunian kampung ni, lepas tu kampung Bunian ni. Then dia kata, ketua guide tu kata, Ibu akan tahu tak nanti. Okey lah. So kita pun turun lah. Jalan nak turun tu, mula kita akan lalu Savannah again. After the Savannah tu, kita akan lalu kawasan lereng gunung. Lereng gunung ni kecil je tau. Kecil je tapi pemandangan dia cantiknya. Pemandangan cukup cantik. So Kak Ida ni lupa pasal akan lalu kawasan Bunian ni. Ambil gambar pop up, ambil gambar selfie tu ini. Then Kak Ida duduk asyik tu, Kak Ida tak perasan kawan-kawan Kak Ida dengan adik Kak Ida semua dah depan dah. So tiba-tiba Kak Ida rasa macam suasana macam sunyi. Tengah duduk dengar macam angin, bunyi daun tempat semua, tiba-tiba sunyi. Macam kita duduk dalam vacuum, tempat vacuum ni sunyi. Dalam masa Kak Ida rasa dalam 2-3 minit lah sunyi tu. Dan tiba-tiba Kak Ida dengar macam, Kak Ida rasa macam Kak Ida duduk dalam satu kawasan yang ada orang ramai, ada bunyi ayam, ada orang-orang. Tapi lorong tu, jalan lereng bukit tu, dia untuk seorang jalan saja. Dia dalam lebar dia tu dalam 1 meter je kot. So sebelah dia tu jurang lah. Kalau jatuh situ, jatuh lah situ. So Kak Ida dengar macam duduk dalam kampung, tapi mana ada kampung, dia lereng bukit kan, dia lereng bukit. So Kak Ida dan start kasut Kak Ida macam berpijak tak lekat kat tanah, macam dia licin, macam kita jalan atas pasir, dia licin lah. Kak Ida nak jalan tu rasa macam nak jatuh. Lepas tu Kak Ida dengar suara budak-budak kat belakang duk gelak, kukik budak. Lepas tu Kak Ida kata, okey, nak Kak Ida faham. Mungkin Kak Ida dalam kawasan kampung Bunian lah sekarang ni. Kawan-kawan Kak Ida semua dah lepas mana hala, Kak Ida seorang-seorang. Kak Ida nak jalan tak boleh sebab kasut tak nak berpijak kat bumi. Kasut tu dia masih licin. Nak bergerak tak boleh. So Kak Ida risau juga sebab keliling dia tu, kalau Kak Ida terlajak lah, jatuh gaung tu. Dia macam gaung tinggi ya. Tapi dan Kak Ida duduk Ustaz. Dan Kak Ida kata, Assalamualaikum anak-anak, jangan ganggu ibu. Kalau nak tolong ibu, tolong bawa ibu turun dengan cepat. Kak Ida cakap macam tu lah kan. Dan Kak Ida bangun balik nak jalan, tiba-tiba kaki Kak Ida melekat dekat tanah tu. Jalan punya lah laju, macam ada orang duk tolak Kak Ida turun jalan dengan cepat. Dia dengar suara budak-budak ni. Dan Kak Ida pun jalan, okey lah, teruslah jalan kan. Jalan lagi. Kak Ida dengar budak-budak keliling Kak Ida ni, tertib Kak Ida, bunyi ayam, dia dengar keliling Kak Ida ni. So Kak Ida jalan-jalan, dan Kak Ida dari jauh Kak Ida nampak satu budak, nampak pakai jaket yang biru Kak Ida bagi tu. Kak Ida tengok dia, Dek. Dan dia nampak Kak Ida, dia kata, dia lambai Kak Ida, kesini ibu. So Kak Ida pun pergi Kak Ida, kata, saya tak tahu kat mana nak jalan ni, kawan-kawan saya semua dah ke depan nak masuk lorong, tak tahu nak pergi ke mana. So dia kata, tak apa ibu, saya ada. Dia kata, ibu jalan, ikut saya. So dia bawa lah Kak Ida, ikutlah kali tu. Budak-budak ni dah hilang dah lah. So ikut Kak Ida,
Kak Ida ikut dia turun masuk lepas lorong tu semua. Jumpa dengan kawan-kawan Kak Ida yang dia orang dah kat depan kan. Kalau Kak Ida jalan punya dah laju semua dan Kak Ida boleh kejar dia orang yang dah jauh jalan dah. Kak Ida pasal dalam maybe sejam Kak Ida stranded kat situ, tak boleh nak jalan sebab kasut licin. Then jumpa dengan kawan-kawan Kak Ida, jumpa adik Kak Ida, dia orang dia ingat Kak Ida ikut kat belakang padahal Kak Ida tak ada kat belakang. So Kak Ida, then adik Kak Ida kata, kenapa kak laju sangat ni? So kata dia, tadi kak sesat ni, ada ni budak ni tolong hantar, porter ni tolong hantar. Bila Kak Ida turn balik, dia tak ada lah, budak tu tak ada lah. Okay, so Kak Ida tak kata apa lah, tak cerita apa pun. Kita turun dan kita pergi sampai ke satu tempat untuk kita nak makan apa semua. Kita dah lepas Kampung Bunian. Dia tanyalah, ni Kampung Bunian ni kat mana? Dia kata lepas lah, dia kata. So now dia kata dia orang nak dia tempat lah, ada tempat macam tempat bersih lah. Kita kata kita nak semayang, kita semayang lah. Ada ayat bukit ni, kita berjanji semayang, kita pergi semayang lah. So lepas semayang apa semua, then kita pun tolak turun bawah lah. So yang tu lah pengalaman Kak Ida yang Kak Ida rasa ingat sampai sekarang, masa Kak Ida naik ke Gunung Jeruk di jam turun. Then after that Kak Ida tak jumpa dah budak tu. Sampai even Kak Ida sampai ke kawasan ke rumah tumpangan yang kami at the end of the journey tu kan. So dia dah tak ada. Portal-portal ni semua ada tapi dia tak ada. Dan Kak Ida faham lah, mungkin dia ni bukan daripada geng-geng portal tu lah. Yang tu cerita Kak Ida. Okay, menarik ni. Jadi Kak Ida ni umpama dibantulah oleh seorang. Tapi mula-mula tu Kak Ida rasa tu macam bukan nak dibantu, macam mungkin dia pernah main-main juga Kak Ida tu, yang budak-budak tu kan. Sebab dia orang tak boleh Kak Ida jalan, tak boleh jalan langsung. Kasut licin, tak boleh jalan langsung. Kasut nak jalan nak jatuh. Tapi yang kata Kak Ida kata yang macam berselimut tu, yang tu pun dalam kalangan diorang juga kan. Kak Ida rasa pun itulah. Mungkin dia tolong Kak Ida tolong Kak Ida keluar daripada kawasan tu. Sebab Kak Ida leka dah ambil gambar lah, selfie lah, pompak sini, tinggal seorang-seorang kat situ. Kak Ida tak sempat bertanyakan nama dia. Tak, Kak Ida tak, itu yang peliknya, Kak Ida tak tanya langsung nama dia. Dan even tu Kak Ida duk nampak dia 2-3 kali pun Kak Ida tak tanya langsung. Dekat ketua guide tu, tak tanya langsung. Kak Ida tak ingat nak tanya langsung. Cuba Kak Ida panggil adik-adik yang tu je. Tapi Kak Ida sempat lah bagi baju Kak Ida, kasut, jacket, down jacket. Yelah, orang kata berkat Kak Ida bagi barang tu, mungkinlah dia macam tegak hati, dia ni baik kan, kena tolong Kak Ida ni. Ya. Sebab macam Kak Ida ni kan macam ada senang benda yang tak elok tertarik sebab kita boleh nampak So mungkin masa Kak Ida lalu ikut Kampung Bunian tu, Kak Ida pun mungkin dia orang pun nak cuba-cuba Kak Ida kan, kita pun tak tahu sebab budak-budak Kak Ida dengar mula-mula macam dia kena tolak macam nak jatuh. Nanti Kak Ida cakap dengan dia, tolong ibu turun dengan selamat. Dan Kak Ida rasa terus kasut tu mencengkam tanah tu, macam Kak Ida boleh jalan laju turun daripada lereng tu sampai jumpa budak tu at the end kat corner tu. Okey, masa akak turun daripada curam tu, akak just dengar suara je lah Dengar suara tapi kan you rasa macam you dalam satu kampung. Macam kan macam ada macam you masuk kawasan yang berkampung lah, macam tu. You tak rasa sunyi, tapi tempat tu sebenarnya sunyi, dia lereng bukit. Okay, lepas tu masa turun tu, akak rasa lah yang budak-budak tu keliling akak, tolak akak turun daripada gunung tu. Kak rasa macam dia orang dah ikut kat belakang. Mula dia orang tolak, macam nak jatuh. Lepas Kak Ida cakap macam Kak Ida rasa macam dia orang duk bawa Kak Ida turun laju.
Kak Ida punya tapak lekat ke tanah tu, laju turun sampai Kak Ida jumpa budak yang Kak Ida bagi baju tu. Kali ni dia pakai baju tu, dia pakai kasut Kak Ida bagi tu. Itu maksudnya mungkin dia kata dia suka dengan pemberian Kak Ida tu. Ha. Dia kata barang rare ni dari alam sebelah. So, tapi Kak Ida tak cerita dengan orang pun lah, cuma after balik tu Kak Ida cakap dengan tour guide tu lah. Dia Mungkin kata loh tak kena. mungkin tour guide kat sana atau porter kat sana sebenarnya dah familiar Kak Ida pada pendapat saya lah, sebab dia pun tahu kat sana ada perkampungan bunian kan. Betul, dia orang memang dah familiar. Dia orang remind kita before kita depart, dia orang remind kita semualah. You akan lalu perkampungan bunian, tapi dia orang tak beritahu kat mana. So you kena jaga sikap you kena jangan cakap yang bukan-bukan, jangan kencing merata-rata, jangan meludah. Dia orang pesan siaplah. Kampung dia kan. And mungkin kalau Kak Ida describe perwatakan yang Kak Ida jumpa tu pada porter, mungkin dia kata oh ni bukan kali pertama kan. Mungkin tak tahu. Kak Ida tak cerita kat orang. Kak Ida cerita kat uncle dalam grup tu. Uncle Kak Ida ada lah. Uncle Kak Ida pula dia dapat different experience. Dia sesat masa turun tu lah. Dia pun turun, geng lelaki turun awal lagi lah. Ada satu anjing tu datang daripada mana pun tak tahu, tunjuk jalan kat dia orang sampai kat camp untuk kita, yang camp yang tempat kita sepatut jumpa tu. So tu Uncle Kak Ida lah, dia cerita. Dan kalau tidak dia orang pun tak tahu pergi sesat. Dan anjing tu bila dia orang pusing arah lain, anjing tu menyalap, so ikut dia. So dia pun ikut lah anjing. Tapi kalau anjing ni memang familiar kan Pisan, dia tunjuk jalan. Kalau macam aku tengok jugalah, macam kalau kita sesat, dia datang, dia tolong tu, bawa kita route yang betul. Bagus anjing. Correct. Cuma aku terfikir, bayangkan kampung bunian di lereng gunung yang selebar, Kak Ida cakap dalam 1 meter ke, betul Kak? Ya, dalam 1 meter je. Dia lepas ada seorang saja boleh jalan. Duduk dekat lereng kan. Kita Kak Ida lalu tu pun rasa macam jatuh. Macam mana dia boleh duduk situ orang ramai? Aku tak pelik sebab aku pernah dengar satu cerita yang mana satu perkampungan jin ni dia boleh muat even dalam 1 daun pun. Allahualam kita tahu macam mana, sebab ada kes lah dulu kan, di mana kawan aku juga kan, dikatakan dia ni dia petik daun tu, padahal daun tu tempat kampung dia. Risau. Okay. Kan bila dah petik benda tu marah lah. Jadi satu sekolah kerasukan masa tu. Kak Ida pun dengar juga daripada arwah ayah Kak Ida pun pernah cerita juga, kata walaupun atas bukit ke, lereng bukit ke, atas tanah ke, dia orang ada pendapatan dia orang yang sendiri bagi, macam kita nampak benda tu macam dinding, padahal yang tu kampung. So okay. Alright, cerita pertama ni jauh ni cerita daripada Lombok ni. Gunung Rinjani. Susah nak menyebutnya. Kali ni Rinjani. Rinjani. Alright Kak Ida, cerita yang kedua ada? Ada. Tak panjang sangat lah cerita ni. Alang-alang cerita tu yang kita habiskan Kak Ida, cerita yang kedua. Okay, cerita kedua ni cerita Kak Ida panggil hantu Tionghoa. Kak Ida kerja dekat Langkawi. Masa tu Kak Ida kerja dekat Langkawi. So kita selalulah ada urusan dekat Alosang So ada satu hari tu Kak Ida dengan Kak Ida punya sekretari pergi Alosang lah. Kita pergi naik bot lewat dah pukul 7 lebih, sebab kerja tu besok. So kita just pergi lewat petang, dan kita sampai dan kita duduk atas dekat satu hotel baru kat tengah-tengah Alosang tu. Hotel baru, hotel tu memang baru sangat lah. Dan masa kita masuk tu, kita dah rasa pelik, sebab dekat kebanyakan dinding yang ada kat hotel tu ada tulisan Siam dengan kapur. Dia orang tulis dengan kapur. Ya.
Ya, tulisan siam. Tulisan kapur. Kebanyakan dinding tu bila kita naik dekat reception ada, dekat dia punya restoran ada. Tu bila kita masuk lift, dalam lift pun ada, dia orang tulis dengan kapur, tulisan siam. Dan masa kita masuk ke dalam bilik tu kita dah rasa macam tak selesa sangat dah. Tapi bilik baru lah, tapi kita kata buat macam dah lewat dah, tidur lah juga kat situ. So lepas sembahyang kita dah pukul 9 dekat pukul 10 dah. Kaedah punya sekretari ni dia kata dia kepala sangat, dia tidur dulu. So dia tidur lah. So Kaedah ni duduk main game lagi. Tak boleh nak tidur lagi, duduk main game. Kaedah rasa masa dalam dekat pukul 12, sama ada pukul 12, dekat pukul 12 gitu lah. Dan tiba-tiba Kaedah nampak, Kaedah tengah duduk main game ni, Kaedah nampak satu perempuan Tionghoa masuk ke dalam bilik pakai baju chongsam, cantik lah. Kita nampak tu, kita kata apa Akbar, semai pula dah. So kita masuk dalam, kita punya pelan-pelan kita masuk dalam selimut lah. Dan kita boleh tengok, buka sikit je selimut ni. Okay, first perempuan Tionghoa masuk, then after that second perempuan Tionghoa masuk, dia orang duk gaduh-gaduh dalam Chinese lah, bahasa Chinese ni. Dan duk gaduh-gaduh datang keliling katil Kaedah. Dan Kaedah tengok sekretari Kaedah ni macam dia duduk menggelisah, atau macam dia menggelisah. Dia tidur lah, tapi dia macam dia menggelisah. Kaedah nak pegang dia pun tak boleh sebab dia duduk katil asing kan. Dan Kaedah duduk dalam selimut lagi ni. Kaedah jenguk sikit. Kejap tu masuk pula laki-laki Chinese macam zaman dulu juga, macam ni zaman 60-an gitu. Masuk duk marah-marah kat perempuan dua orang. Perempuan dua orang ni pun duk marah-marah, pakai orang gaduh-gaduh, riuh rendah lah dalam bahasa Chinese ni, bahasa Tionghoa ni kan. So dalam Kaedah rasa dalam 15 minit juga dia orang duk riuh rendah pusing kat kaki kita lah pun ada. Kaedah ni dah seram sejuk, tak tahu nak habaq dah, duk bawah selimut. So saat tu one of the Tionghoa, gadis Tionghoa ni, dia mai kat katil Kaedah, dia jenguk dekat muka Kaedah. Ui, mak. Kaedah dalam selimut yang Kaedah tarik selimut sikit, dia Kaedah terbuka sikit. Dia nampak dia mai jenguk, dia tarik selimut cover muka Kaedah sikit. Dia mai jenguk dekat sangat. Kaedah boleh rasa dia dekat hidung Kaedah betul-betul. Oh, ya Allah, seram kan. Lepas tu dia pegang apa ni, sigaret kan, rokok yang dia orang letak atas batang panjang tu kan. So Kaedah boleh bau rokok tu, Kaedah boleh bau asap rokok tu. Dia macam jenguk kat muka Kaedah. Then after that dia bangun, dia pergi, dia gaduh 3 orang keluar daripada bilik tu. So Kaedah tak tahu nak kata waktu tu, baca doa pun tak tahu kat mana. Apa tu semua terabur. Baca Fatihah pun upside down, tak tahu. Tapi lepas tu Kaedah tenangkan hati Kaedah pun, Kaedah buka tengok yang tak ada orang dalam bilik tu. So Kaedah tengok kawan Kaedah punya sekretari duduk gelisah lah. Okay, fine. So tidur lah. So besok tu kita pergi buat urusan apa. So kita nak balik Langkawi. So atas bot tu sekretari Kaedah tanya, puan, malam I rasa I tidur, tapi I rasa I tak boleh tidur. Saya kata kat dia, macam mana you rasa you tidur tapi you rasa you tak boleh tidur? Dia kata, I dengar bilik kita ni riuh dengan bahasa Cina. Orang duk berkelahi, orang duk gaduh dalam bahasa Cina. Dia kata, saya kata, you mimpi kot. Tak, I rasa tu, tapi I rasa macam betul, tapi I tidur, tapi I tak tidur. I tak tengok, tak boleh buka mata. I tak boleh buka mata, tapi I dengar kata, riuh rendah dalam bilik kita tu. Lepas tu Kaedah kata dia kita kata tak sembang banyak dengan dia lah. Lepas tu takut kan. Jadi malam tu dah nak balik tidur, takut tak besok tu kat tempat kerja baru Kaedah bagi tahu dia memang ada lah perempuan Cina 2 orang masuk, lelaki seorang duk bergaduh-gaduh dalam bilik kita. Maksudnya yang tu kata Kaedah nombor 2. Kaedah 2 malam kat situ. 1 malam. Okay. Kita sampai dah pukul 9.
9 malam. Pukul 7 naik boat, pukul 8.30 sampai. Makan-makan start, by the time sampai ke hotel tu dah pukul 9 malam. Semayang, insya apa semua start dah. Nak tidur lah. Kan ke 10, 11 je tak terkait dia. Agak-agak dalam dekat ke 12 je tak terkait dia duduk balik main game no. Dia tak boleh nak tidur. Okey. Yelah. Apa ni kalau Kak Ida bagi tahu memang tak tenang hidup dia kan. Kalau Kak Ida saya bagi tahu tu mal. kalau saya jadi Kak Ida, weh, dia dah main depan muka. Memang tak boleh diam. Yalah, dia macam ni. Dia tengah gaduh siapa pula ni? Dia cek siapa pula ni. Orang nak gaduh dia. Comel. Aku nak gaduh ni. Tu buka je. Tapi akak tak dengar dia lepak-lepuk ke tak ada lah. Tak ada. Tapi dia orang gaduh macam dia orang macam perempuan kabaret dah pakaian dia tu. Macam chongsam yang shining tu, rambut yang ada bulu-bulu tu. Macam pakai rokok yang panjang tu kan. Dia orang letak rokok atas macam batang tu diisap. So yang seorang perempuan tu macam muda sikit, dia duk menangis-nangis, duk gaduh dekat perempuan yang first yang majenguk Kak Ida tu. Then another lelaki datang duk gaduh-gaduh. Then after that dia orang tiga-tiga keluar daripada bilik tu. Okay, alright. Kak Ida, yang perempuan yang jenguk Kak Ida tu, adakah reaksi muka dia, senyum ataupun macam mana? Apa reaksi dia? Kak Ida perasan tak? Dia tak senyum tau. Kak Ida buka mata sikit. Kak Ida buka buka kain yang Kak Ida cover tu kan. Waktu tu dia main tengok muka Kak Ida. Dia macam main tengok muka Kak Ida macam dia muka heran. Macam tu, macam dia tak senyum, dia tak apa, dia just main tengok muka Kak Ida. Kak Ida pelan-pelan tutup, tarik kain tu, cover muka. Waktu tu baca semua upside down, aku tak tahu apa baca. Dia macam ni, Peace. Asalnya memang dia nak kacau Kak Ida kan. Tapi bila dia tengok dia perasan Kak Ida ni, dia kata Melayu salah rumah Melayu Dia cari orang Cina sebenarnya. Nasib baik Kak Ida tak, dia masa dia buka tu Kak Ida tak jawab. Why? Kau coba. Kan ayat salah rumah, dia kata salah bilik, dia pergi bilik sebelah orang Cina, baru dia kacau. tapi aku rare lah benda ni sebab hantu gaduh mat. Dia Kak Ida minggu lepas tu lah Kak Ida kena pergi Alok Start sekali lagi. So Kak Ida pergi jumpa Kak Ida tak duduk lah hotel tu. Tak duduk lah hotel tu. Kak Ida duduk hotel sebelah dia. So Kak Ida sembang dengan budak-budak waiter ni sama Kak Ida makan tu. So dia bercerita lah, ni hotel ni dia panggil Hotel Orange lah. Hotel ni dia kata memang Kak, dia tapak dia tu tapak kubur Cina. Patut. So dia kata memang Kak nampak masuk dalam macam ada tulisan Siam kat dinding dengan kapur kan. Dia kata memang ada. Tu dia pun memang duk buat macam tak nak bagi ganggu orang lah. Tak kata tak ganggu apa. Aku nampak 3 orang. Lagi kacau ada lah Lagi kacau ada lah. Tak duduk lah kita situ. Jadi kau tahu ke Pis yang Tionghoa ni ada mengena apa dengan Siam? Sebab setahu aku Tionghoa ni adalah etnik Cina lah. Cina kan. Kaum. Jadi apa kena-mengena tulisan Siam tu dengan etnik Tionghoa? Mungkin dia panggil bomoh Siam. Mungkin dia panggil bomoh Siam nak bantu, mungkin ada. Mesti ada lah. Orang lain pun kena macam Kak Ida. Mungkin dia Buddha panggil Buddha juga. Dan dekat Alok Start tu kan, kalau Hafiz ingat dekat simpang tu kan ada satu wat Siam yang besar tu. Dekat jalan stadium tu ada wat Siam yang besar tu. Situ pun dia orang buat macam berubat juga. Famous, one of the biggest di Kedah lah yang tu. So hopefully kita tak nak lah nanti mungkin lah ada pendengar kalau Chinese ke kan, kebetulan dia Tionghoa, ini tak ada kena mengena orang kata tak ada. Tak adalah isu, just entity je. Just entity. Dia ni dia boleh merupa apa saja. Betul. Dia boleh menyukai apa saja. Dan kedua, diorang macam kita juga manusia, ada bangsa diorang, ada kaum diorang juga. Ya, betul. Ya.
cerita kali ni Pis membuatkan aku sebenarnya risau nak pergi hotel. Sebab aku pun beberapa kali jugalah atas urusan kerja terpaksa tidur hotel entah mana-mana hotel aku pergi terpaksa sebab berpindah randah. Jadi hotel yang aku pergi ni kadang aku tak selidik pun. Yang mana murah kat Agoda tu aku sebat. Sama kita. Tapi tak adalah cik yang murah sangat. Tengok elok lah nak tidur tu selesa lah. Tapi bila masuk tu somehow kita rasa macam something siaan. Kita nak tengok cermin pun risau macam something dia punya dinding ni pun rasa macam lama je. Jadi untuk korang lah kan, sebelum pergi satu tempat nak tidur, nak menginap tu, rasanya better korang selidik dululah. Sekarang ni kita kalau kita tengok banyak review kan, boleh tengok. And ada juga orang tulis review pengalaman mistik tau. Jadi mungkin kat situ kau boleh elakkan. Ada. Kalau cerita pasal hotel ni, Kak Ida kan hotelier. Memang banyak sangat lah cerita pasal hotel ni. Itulah kisah kedua. Bagi aku kisah kedua ni memang menarik dan kelakar lah bagi aku lah. Selalu kita tengok hantu jin kacau kita. Kali ni dia bergaduh depan kita. Dalam bahasa lain tak tu. Kita tak pause set kita jangan pecah. Dia gaduh lantak dia. Selalu kita tengok dia menjema kacau kita, dia bergaduh 3 orang tu. Memang menarik bagi saya. Tapi part yang paling dia buka kain tu, aku kalau jadi Kak Ida mau tampar Sat muka. Ketok. Sat ramat dia buka jengah macam tu. Lepas tu risau man. Kalau aku memang pengsan terus aku rasa. Aku pura-pura mati. Alright. Okay, terima kasih Kak Ida. 2 cerita walaupun bagi saya tak puas lagi nak dengar lagi. Tapi itulah, mungkin akan datang ada masa lagi untuk kita sambung next part. Kalau Kak Ida ada cerita lagi, apa pun, InsyaAllah banyak tauladan yang kita dapat pada cerita Kak Ida kali ni. Okay, sebelum tu mungkin Kak Ida ada kata-kata nak sampaikan pada viewers Santai Chill. Ya, apa pun cerita yang kita dengar, kita ambil apa yang kita boleh pakai, kita pakai ya. Jangan ambil serius sangat lah. It's like santai-santai lah. Ya. So sebab memang tak semua orang akan hadapi benda yang macam mana caller cerita kan. Masing-masing ada pengalaman sendiri. So yang itulah kita nak sampai menarik lah. Cerita-cerita macam ni buat hidup kita menarik ya. Dia bagi kita experience. So yang itulah kita pesan pun. So for all the yang dengar kat sini hari ni, teruslah mendengar Santai Chill. Ya. Right. Terima kasih Kak Ida atas kata-kata tu. Dan korang ambil lah sedikit kan nasihat tu, jadikanlah orang kata panduan lah. Janganlah orang kata tak terjadi pada korang, dan korang nak cakap aku pergi tak ada pun. Yelah, alhamdulillah lah tak kena kan. Kalau kena na'udzubillah kan, risau tu. Alright guys, kalau kena intai tu na'udzubillah. Kalau kau yang diintai ni, nasib baiklah orang-orang yang orang kata boleh lah orang kata menghadapi lah cabaran tu. Kalau kau agaknya kan, aku tak tahulah apa yang jadi. Kan pura-pura gila ke kan. Sawan tahun buka-buka apa, saya COVID kan. Dah yang hantu tu risau pula, alamak. Dah kontak rapat, alamak. Alright guys, jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Mana subscribe, thank you so much. Jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.